Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fiqh tahun 6. Baiklah murid-murid, pada minggu ini, minggu yang ke-6, kita telah masuk pelajaran yang keempat atau tajuk yang keempat, iaitu tajuk zakat. Zakat. Tajuk zakat, kita akan mempelajari apakah pengertian zakat. Adakah murid-murid pernah mendengar perkataan zakat? Sudah pasti murid-murid biasa mendengar perkataan zakat. Baik, pengertian zakat terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan daripada segi syarak. Ya, dari segi bahasa dan juga dari segi syarak. Dari segi bahasa, artinya ialah bersih, suci, berkat dan berkembang. Bersih, suci, berkat dan berkembang. Dari segi syarak pula, nama kadar harta yang tertentu untuk diberikan kepada asnaf tertentu dengan syarat yang tertentu. Baik, kita ulang lagi sekali. Dari segi syarak, nama kadar harta yang tertentu yang dikeluarkan daripada harta yang tertentu untuk diberikan kepada asnaf yang tertentu dengan syarat yang tertentu. Pengertian zakat terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan dari segi syarak. Oleh itu, murid-murid kena mengetahui apakah pengertian zakat dari segi bahasa, apakah pengertian zakat dari segi syarak. Baik, seterusnya ialah kewajipan zakat. Kewajipan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Ya, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Dalil wajib zakat ialah, di bawah ini merupakan dalil Al-Quran yang ada menyatakan wajib zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Khuz min amwalihim sadaqatan." Khuz min amwalihim sadaqatan. Yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat. Saya ulang sekali lagi, dalil wajib zakat, firman Allah Subhanahu wa taala, "Khuz min amwalihim sadaqatan." Khuz min amwalihim sadaqah. Yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat. Murid-murid perlu tahu apakah kewajipan zakat, iaitu zakat merupakan salah satu rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5 rukun Islam dan menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam. Dan di bawah ini merupakan dalil yang mewajibkan kita membayar zakat. Baiklah murid-murid, seterusnya kita teruskan dengan apakah hukum ke atas orang yang enggan membayar zakat? Apakah hukum ke atas orang yang enggan membayar zakat? Baik, murid-murid boleh rujuk buku teks Fiqh muka surat 24 yang mana ada dinyatakan di sana secara menyeluruh apakah hukum ke atas orang yang enggan membayar zakat. Baik, yang pertama ialah orang yang enggan membayar zakat hukumnya berdosa besar. Okay. Orang yang enggan membayar zakat hukumnya berdosa besar. Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan azab yang amat pedih kepada mereka di hari akhirat kelak. Jadi, hukum yang pertama ialah berdosa besar dan Allah akan memberi balasan azab yang amat pedih kepada mereka di hari akhirat kelak. Hukum yang kedua,
Jika seseorang itu enggan membayar zakat kerana mengingkari kewajipannya, maka hukumnya adalah kufur. Apa maksud kufur? Kufur ialah terkeluar daripada agama Islam. Jika ia enggan membayar zakat kerana mengingkari kewajipannya, maka hukumnya adalah kufur. Ada berapa hukum ke atas orang yang enggan membayar zakat? Ada dua hukum. Yang pertama ialah berdosa besar dan yang kedua ialah kufur. Kufur bermaksud terkeluar daripada agama Islam. Baik, seterusnya kita teruskan dengan pembahagian zakat. Pembahagian zakat terbahagi kepada dua bahagian. Zakat terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama ialah zakat badaniyah. Zakat badaniyah. Apakah yang dimaksudkan dengan zakat badaniyah? Zakat badaniyah ialah zakat tubuh ataupun zakat fitrah. Zakat tubuh ataupun zakat fitrah. Zakat fitrah selalu kita dengar yang mana dibayar pada bulan Ramadan. Yang kedua, zakat maliyah. Zakat maliyah iaitu zakat harta benda termasuk biji-bijian, buah-buahan, binatang ternakan, emas, perak, barang perniagaan, wang dan sebagainya. Ada berapa pembahagian zakat? Ada dua bahagian. Ada dua jenis zakat. Zakat badaniyah dan zakat maliyah. Ya, murid-murid kena tahu perbezaan di antara dua bahagian zakat ini. Zakat badaniyah lebih kepada zakat tubuh. Zakat maliyah merupakan zakat harta. Okey. Ada dua bahagian zakat yang perlu murid-murid tahu. Murid, kita teruskan dengan hikmah zakat. Hikmah zakat. Ada berapa hikmah zakat? Ada 6 hikmah zakat yang perlu murid-murid tahu. Yang pertama ialah mengagihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan berada kepada golongan yang memerlukan. Mengagihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan berada kepada golongan yang memerlukan. Kedua, membersihkan diri pembayar zakat daripada penyakit tamak dan bakhil. Yang ketiga, melahirkan sifat kesyukuran ke atas nikmat harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan sifat kesyukuran ke atas nikmat harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mewujudkan perhubungan antara hamba dengan Allah di samping perhubungan antara manusia dengan manusia. Okey, mewujudkan perhubungan antara hamba dengan Allah dan antara manusia dengan manusia. Kelima, mengurangkan kadar kemiskinan. Dengan berzakat, kita boleh membantu masyarakat yang miskin. Yang keenam, mengelakkan perasaan dendam dan hasad dengki dalam jiwa orang miskin terhadap orang kaya. Mengelakkan perasaan dendam dan hasad dengki dalam jiwa orang miskin terhadap orang kaya. Baik, ada berapa hikmah zakat? Ada 6 hikmah zakat. Semuanya yang perlu murid-murid tahu. Murid, selesai sudah pelajaran kita yang keempat, iaitu tajuk zakat, yang mana kita telah mempelajari apakah takrif zakat dari segi bahasa dan syarak. Seterusnya ialah kewajipan zakat, hukum ke atas orang yang enggan membayar zakat, pembahagian zakat, iaitu ada dua bahagian zakat, dan akhir sekali ialah murid-murid telah mempelajari hikmah berzakat. Okey, ada 6 perkara yang perlu
murid-murid tahu apakah hikmah zakat. Oleh itu, selesailah sudah pelajaran kita yang keempat, yang mana kita telah mempelajari secara asas apakah yang dimaksudkan dengan zakat dan pembahagian zakat. Saya harap murid-murid dapat memahami dan boleh mengulang kembali video ini sebagai rujukan dan rujuk juga buku teks masing-masing untuk lebih mengetahui lagi dan memahami apakah maksud zakat yang sebenar. Selamat mengulang kaji, selamat berjumpa lagi. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.